sudut hukum fiqh, puasanya sah tapi tidak dapat fadilat dan pahala. Okey, Assalamualaikum. Hello, hai. Okey, anda bersama saya lagi, Aiman Hafiz. Hari ni kita ada kat luar. Selalu orang tanya kami duk shoot kat mana dengan Ustaz. Kita duk ada dekat Masjid Sungai Tiram, Pulau Pinang. Ustaz Zul Hamid setiap pagi dia jadi imam subuh dekat sini. Okey. Yang ni program special kita untuk bulan Ramadan. Okey. Kita nak buat pembelajaran semula, orang kata back to basic. Kira nak belajar balik apa yang kita belajar masa sekolah rendah dulu, apa yang kita belajar masa, ada yang belajar masa tadika. Okey. Kita akan start dengan topik yang paling mudah. Dia kata mandi wajib, ambil uduk macam mana, solat macam mana. Mungkin ramai kata Allah kami dah tahu dah benda tu, tapi betul ke apa yang kita buat tu? Kadang kami dah tahu dah, okey hampa tahu, tapi kalau orang tanya boleh jawab balik tak? Mungkin kita dah lupa, mungkin cara kita buat dah tak apa nak betul ke apa. Dan ni kita nak belajar balik back to basic, nak berbetul yang mana silap. Tak tahu tak apa, kita belajar sama-sama. Okey Ustaz. Ya. Dan ni topik kita, mandi wajib. Ustaz boleh bagi penerangan sikit tak pasal apa kita kena mandi wajib? Benda tu, siapa yang kena mandi wajib? Lepas tu kita akan masuk soalan-soalan yang ditanya. Mungkin soalan ada yang pelik sikit, tapi orang tanya, kita kena tanya lah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Aiman, Ya. semua kru warehouse production dan semua para penonton, kawan-kawan yang sudi sama dengan kita pada siri-siri, tak ingat dah siri kali ke berapa. Banyak siri lah. Senang kita sebut welcome back. Welcome back. Okey, dalam siri-siri yang diterbitkan oleh Warehouse Production. Dan kita pada pagi ini dengan sedikit penerangan berkaitan tentang santai-santai pasal mandi wajib. Mungkin bagi orang yang dah terbiasa, dah faham, dah belajar, mandi wajib ni dianggap sebagai benda yang macam tak ada apa lah. Dah remeh lah, pasal kita tak ada apa lah, benda kita dah tahu kan. Tapi bagi orang yang dia baru nak belajar, baru nak insaf lah, baru masuk Islam kan. Jadi walaupun tak kira umur berapa sekalipun, jadi bagi dia benda-benda tu semua dianggap sebagai penting dan besar dalam kehidupan. Dalam membincangkan persoalan mandi wajib, sebelum Dato' Aiman, kita sebagai Islam, sebagai seorang Muslim, Allah sebut dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala suka orang yang bertaubat, orang yang sering bertaubat, minta ampun, ngaji istighfar, minta ampun pada Tuhan, dan juga orang-orang yang menjaga kebersihan. Islam adalah satu agama yang menjaga kebersihan. Bahkan dalam satu hadis kata Nabi SAW, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Jadi orang Islam ni adalah satu agama yang menjaga umat dia dari kepelbagaian sudut, daripada kemudaratan, daripada kebinasaan, daripada kejahatan, daripada kekotoran. Okey, semua lengkap, merangkumi pelbagai perkara. Maka di antaranya iaitulah menjaga kebersihan, menghindarkan daripada kekotoran. Kita tak mau kekotoran di luaran kita, dan juga kita tak mau dari sudut najis. Najis ni benda yang, ataupun hadas, najis dan hadas, benda yang kadang kita tak nampak, tapi hakikatnya dia adalah tempat tu najis. Contoh macam lantai kita duduk ni. Lantai kita duduk ni katalah kucing kencing. Okey, tapi tak ada dia punya ain najis. Sebab najis terbahagi pada dua, ada najis hukmi dan ada najis aini. Najis aini tu maksudnya nampak dia punya najis. Kalau hukmi maknanya hukum dia najis, tapi kita tak nampak dah. Dia dah muntah dah, dia dah muntah pun dekat 3 minggu, sebulan dah kering dah, terbang habis dah semua. Air kencing dia pun dah hilang bau, rasa maksudnya rasa dengan jari lendiak ke apa pun tak ada dah. Tapi kita kenal pasti di tempat tu adalah tempat yang pernah kena najis, belum sempat dicuci.
maka hukum dia najis. Bila dia najis hukmi, sama dengan orang yang perbincangan kita pada hari ini berhubung dengan hadas. Hadas tu satu keadaan di mana seseorang itu berada dalam keadaan tidak suci. Hadas terbahagi pada dua, ada hadas besar dan ada hadas kecil. Apabila kita buat salah satu daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan termasuk dalam kata hadas kecil, kecil lah dia. Seperti mana kita batal wuduk dengan apa-apa sentuh dengan wanita, umpamanya kita keluar sesuatu daripada dua jalan, maka itu dinamakan orang yang berhadas kecil. Maka cara nak menghilangkan hadas kecil adalah dengan berwuduk, mengambil wuduk ayat semayang. Yang tu insya-Allah siri akan datang. Siri kali ini kita membincangkan persoalan hadas besar. Apabila seseorang buat perkara-perkara yang termasuk dalam kata perkara hadas besar, boleh menyebabkan dia berhadas besar. Umpamanya dia mengadakan hubungan suami isteri, okey, ataupun dia mimpi dia panggil ihtilam, mimpi dua tilam. Okey, kita boleh fahamlah mimpi yang melibatkan soal seks yang akhirnya keluar air mani. Ya, apabila dia kedatangan haid, bagi orang perempuan lepas dia berhenti daripada haid, apabila dia kedatangan nifas, selepas daripada dia wiladah tu maknanya beranak, tu satu asing. Lepas tu lepas keluar anak tu mengiringi dengan keluar darah, maka wiladah dengan nifas tu sekali, lepas habis itu terus mandi junub. Maka semua ni apabila buat 5 perkara ni, maka orang itu dianggap sebagai orang yang berhadas besar. Macam mana cara nak menghilangkan hadas besar? Cara dia adalah dengan mandi junub. Mandi junub ni macam mana? Yang ni persoalan dia. Kadang-kadang macam-macam timbul lah, kan? Timbul persoalan mandi junub. Sebenarnya dalam banyak macam ibadat, termasuk juga dengan mandi, ibadat juga lah, sebab dia dapat pahala bila kita mandi. Maka antara benda yang senang dan simple iaitulah mandi junub. Rukun dia hanya 2. Wuduk ada 6 rukun dia. Okay, nanti akan datang. Kita akan cerita simple yang biar semayang mudah. Kita bagi yang mudah-mudah untuk terus praktikal. Untuk mandi junub ni, dia punya rukun 2 ya. Pertama niat, kedua meratakan air ke seluruh tubuh badan. Senang. Ni ramai confuse. Ada setengah kata kena berdiri hadap kiblat. Yang tu semua sunat. Yang tu semua sunat. Rukun dia 2 ya. Kita niat, aku niat dalam hati aku nak mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala, ataupun sunat ya. Ingat aku nak mandi hadas besar. Yang tu lepas tu kita kena ayak di tubuh badan kita dan meratai seluruh tubuh badan kita. Maka dikatakan kita telah terangkat ataupun telah hilang kita punya hadas besar. Apabila hadas besar kita terangkat, bolehlah nak buat apa-apa amal ibadat yang dianjurkan, yang disuruh dalam Islam, baru kita boleh buat. Nak semayang, nak iktikaf di masjid, dan apa lagi yang kita nak tawaf, okey, nak mengaji Quran, kan, dan sebagainya. Maka kita dah boleh buat dah perkara-perkara tersebut. Dikatakan kita ini adalah seorang yang tidak berhadas lagi. Cuma sempoinya ambil hadas besar ni, apabila kita angkat hadas besar, hadas kecil terangkat automatik. Berarti tak payah ambil air semayang. Tak payah. Bila kita mandi hadas besar, kita tak payah ambil dah air wuduk. Walaupun dari sudut sunat-sunat hadas besar, sunat-sunat mandi ni, sunat kita ambil air semayang dulu. Lepas pada tu kita mandi. Tetapi kalau dalam tempoh kita mandi, dalam masa kita mandi, kita ada buat perkara yang membatalkan wuduk. Sebagai contohnya, kita sentuh isteri kita masa mandi, mana tahu mandi bersama ke, ataupun kita keluar sesuatu bersih najis, keluar satu pada dua jalan, masa duk mandi itu kita qada hajat, celah-celah tu lah. Kemudian kita buat apa lagi perkara yang boleh membatalkan wuduk. Kita kentut, keluar sesuatu pada dua jalan lah. Kita sentuh kemaluan. Kita sentuh kemaluan. Kalau kita nak mandi kan, kita duk tonyo-tonyo mai, kita tersentuh balik, maka batal kita punya wuduk. Lepas kita mandi, kita kena ambil air semayang lain kalau kita nak semayang. Contoh dia macam ni. Mula kita masuk tandas, praktikalnya lah nampak macam okey, tapi boleh buat macam-macam pun. Kan? Walaupun kita ambil air semayang, tapi sunat dia
Tapi bila kita dah masuk dalam tandai, kita tentulah qada hajat, kencing, berak, apa semua lah, apa semua. Kemudian yang tu settle dulu. Habis settle yang tu, kita basahkan badan. Setelah kita basahkan badan, kita bawa sabun apa semua, kita bilas. Masa bilas tu kita tonyok tempat-tempat yang private part ni, kita bagi settle tang situ dulu. Yang lain sat belakang. Sebab apa? Yang lain tak apa kita sentuh, tak betul ayat sembahyang. Bila kita sentuh kemaluan depan belakang, batal kita punya wudu. Maka kita kalau kita nak tonyok kat situ, masa bilas tu kita niat. Puang saja aku angkat adab besar kerana Allah Ta'ala. Ataupun aku nak mengangkat adab besar, nak menghilangkan adab besar kerana Allah Ta'ala. Kena je ayat di tubuh badan kita masa duduk bilas tu, niat. Niat tu turun sekali dengan sabun, turun sekali dengan kita punya hadas, semua turun sekali. Semua kita jangan sentuh dah. Kita jangan buat perkara membatalkan wudu ketika tu. Sekali dia bilas tu, sekali dengan niat, sekali dengan bilas, maka pada ketika itu terangkat hadas besar dan hadas kecil. Boleh terus sembahyang. Tak payah ambil sembahyang lagi. Masa mandi wajib boleh pakai sabun ke tak? Masa tengah mandi wajib ni tu bubur sabun boleh buat tak? Kalau kita bubur sabun, kita jagalah jangan sentuh dekat private part. Sebab dia boleh membatalkan wuduk tadi tu. Tapi kalau kita tak kisah, tak apalah, aku nak mandi ya, bukan aku nak ambil air sembahyang, maka kita tak kisahlah tu. Boleh tapi kalau nak sembahyang, dia ambil air sembahyang lain lah. Tak ada masalah. Mandi wajib sekali dengan bini boleh? Awak tak boleh. Makan boleh, tidur boleh, kan mandi tak boleh. Nabi pun mandi dengan isteri. Mandi wajib dalam kolam atau sungai, dia niat Allah Akbar betul. Ya, dia tak boleh niat dulu, itu tak nama niat. Niat mesti serentak. Maksudnya kalau dia nak terjun dalam sungai, dalam laut, dalam kolam air yang banyak, berarti dia kena ada dalam air dah, baru dia niat. Ya, kalau sah sah. Dengan dia tenggelam tu macam yang berenang sikit, lepas tu bangun tu dengan syarat diyakini ataupun di berat sangkaan bahawa air kena seluruh tubuh badan. Walaupun dia pakai baju. Setengah orang kata tak boleh pakai, setengah orang kata boleh pakai. Tetapi adalah setengah ulama mengharuskan, ada juga walaupun tak ramai, tetapi ada ulama mengharuskan tidak berbaju ataupun tidak memakai pakaian ketika mandi junub. Sebab dengan alasan, sebab kadang-kadang bila ada baju seluar ni, kadang-kadang ada mungkin tempat-tempat tertentu mungkin tak kena air sempurna, maka dikhawatiri macam tu, maka boleh keharusan. Sebenarnya kita kalau mandi ni kena tutup aurat. Kalau lelaki nak pakai kain basah lah, daripada lutut sampai pusat ni kita kena tutup, kena ada kain basah. Tapi sebahagian ulama mengharuskan untuk kita mandi junub dalam keadaan bertelanjang. Isu dia mandi bertelanjang, hukum dia ulama kata makruh tahrim, setengah kata makruh tanzih, makruh semata-mata. Ada kata makruh tahrim, makruh yang dekat-dekat jadi haram. Jadi haram tak mana? Takut orang ternampak kita punya aurat dan sebagainya. Setengah orang kata rambut color mandi wajib tak sah. Berbalik, kalau masalah rambut color mandi junub ni, dia berbalik pada persoalan rambut color tu pasal apa? Contohlah, bini bagi color rambut untuk suami. Dah, saya faham. Jenis color rambut, okay. Ada namanya dye, cat. Berarti dia salut kita punya rambut. Kalau yang tu yang dibuat, maka tak boleh. Sebab dia cat. Berarti kita kena sampaikan air ke kulit dan ke rambut sampai ke tempat tumbuh rambut tu. Berarti semua sampai ke kulit-kulit kepala. Kalau kita dah mula dye, kita cat kita punya rambut, berarti dia dah ada satu lapisan yang menyebabkan air tak sampai ke rambut ataupun ke kulit, ataupun getah umpamanya, macam orang bubur liquid apa ni, kena liquid vapor tu kena dekat tangan. Dia ada satu layer kat tangan, ataupun ada sisik ikan yang air tak masuk, ataupun ada getah. Cat umpamanya, kalau kita cat, tiba-tiba cat ada di janggut-janggut kita, di rambut-rambut, di bulu-bulu kita, yang tu semua kita kena pastikan sebab dia menghalang air sampai ke rambut dan kulit. Ketika itu kita punya junub tidak terangkat, hadap besar tak terangkat. Kalau dia pakai color yang mesra wudu, kalau dia kata pakai color yang mesra wudu, maksudnya dia lebih kepada color
menggunakan chemical yang boleh menyerap kuat, tapi dia lebih kepada serapan, bentuk dia lebih kurang macam inai lah. Macam inai itu dibenarkan. Bleaching, itu bleaching tu. Saya pun tak tahu bleaching ni dia buat macam mana, tapi kalau betul lah itu yang dia buat dari satu sudut, mandi junub dia sah sebab dia bukan ada lapisan, tak ada layer apa-apa. Dia hakisan tersebut menyebabkan rambut tu jadi berubah warna. Kalau itulah yang berlaku, dari sudut itu boleh mandi wajib, tak apa. Kita masuk puasa masih boleh tak? Boleh? Kena dengan mandi wajib juga lah. Okey. Contoh, esok puasa dia dah niat dah, dia niat sebulan lah. Malam tu dia mimpi, betul dia bangun lewat. Okey. Dia bangun dah azan. Dia dah tempat mandi wajib. Syarat puasa dia bukan melibatkan mesti kena suci daripada hadas. Jadi satu orang kalau daripada pagi sampai dia memang semalam berhadas, lepas tu bangun subuh tu dia memang tak mayang subuh lah. Tak mayang subuh, tak mayang zuhur, tak mayang asar, cuma tunggu maghrib nak buka puasa ya. Mayang dah, puasa tak pernah tinggal. Adakah puasa dia sah? Dari satu sudut hukum kata, dari sudut hukum fiqh, puasanya sah tapi tidak dapat fadilat dan pahala kerana ni lah, kerana tak semayang lah apa semua ni. Markah tak full lah. Dia kira tak ada alasan lah, kira banyak lelaki duk kata aku tak tempat mandi, mau tak lihat. Tak ada. Dia tak ada istilah aku tak sempat mandi. Aku tak sempat pergi masjid. Puasa terus ya. Jadi jangan makan minum start daripada waktu subuh, azan subuh sampailah azan maghrib. Boleh. Puasa dia sah. Soalan yang lain lah. Okey. Apa beza mandi biasa dengan mandi wajib? Orang kata aku mandi biasa pun sabun elok bersih lah. Mandi wajib beza dengan niat ya. Ya, memang yang membezakan antara satu-satu ibadat adalah niat. Niat tu membezakan. Yang ni mandi biasa, ini mandi wajib. Yang ni basuh tangan biasa, basuh muka biasa, yang ni ambil wudu. Yang membezakan adalah niat. Niat tu yang membezakan. Niat tu lah menyebabkan jadi ibadat. Sebab tu Nabi kata apa? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu berdasarkan niat. Kalau niat dia tu ibadat, niat tu adalah ibadat, niat tu betul, ikhlas dan sebagainya, maka dapat lah. Jadilah ibadat. Kalau dia tak niat, mandi biasa-biasa nak sejukkan badan dan sebagainya, yang tu sajalah dia dapat. Dia tak dapat lah yang ibadat tu. Lah. Ya. Kalau tepiak lah jenis masuk toilet niat mandi wajib, masuk toilet niat mandi wajib. Boleh. Tak ada masalah. Tetapi macam tak perlulah kalau duduk berulang-ulang. Tiap-tiap hari nak niat angkat hadap besar, dikhawatiri termasuk dalam kata manusia yang membazir. Nabi mandi junub hanya satu timba air. Dia kata satu gantang. Satu gantang, bukan ganteng. Ganteng tu benda lain, ini gantang. Katakanlah kita bagi mai beg tu tengok. Kita katalah beg tu. Adalah kot air mungkin satu timba air dalam besar bekas macam ni. Satu gantang macam ni ya. Kalau beras satu gantang ni pun dah lebih lah. Lebih gantang Jadi kalau kata ni, tapi hakikatnya ada orang mandi gaya macam ni. Allah dah. Lagi boleh jurui. Kalau dia boleh buka pipe, dia akan buka pipe. Ayat hujan tu memang lama. Okey. Kalau kata ayak tak ada cara lain tak? Dia contoh kalau wuduk, dia tayamum betul? Ya. Kalau wuduk boleh tayamum, ayak tak ada mandi pun tayamum juga. Sama agak ambil debu, sapu di muka, sapu di tangan. Itu dalam bab tayamum nanti. Yang tadi wawan yang dekat tu yang kiri kanan tu masuk dalam sunat. Okey, memang disunatkan apabila dia banyaklah sebenarnya sunat-sunat mandi ni. Kalau kita mandi di tempat yang agak terbuka, bukan tandas lah, bukan tandas, tempat mandi macam bolah tu kan, tempat di luar, kita pun tutup aurat macam mana setengah rumah-rumah orang di kampung. Dia jamban tempat lain lah. Dia asing. Jamban asing, tempat mandi tu asing. Jadi tempat mandi tu kalau tak buang najis di situ, maksudnya sekadar tempat mandi saja, kalau nak kencing berak pergi masuk tanda jamban tu, maka di situ kita boleh sebut nama Allah.
Berarti kita disunatkan baca bismillah, dan kemudiannya niat, kemudiannya jiro sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Okey, kita boleh, itu sunat-sunat dia. Kemudian kita tonyo-tonyo, okey, kurangkan air. Banyaklah, itu termasuk dalam kata sunat-sunat mandi junub. Okey. Akhir kata, lepas ni tak ada alasan dah nak kata aku tak reti mandi wajib, susah pula. Tak susah. Rukun 2. Niat ratakan seluruh tubuh. Tapi kena pastikan betul-betul rata lah. Jangan habis. Tak boleh lah. Mandi wajib. Burung kadang-kadang mandi lagi lagi rata. Duduk golek-golek apa. Kita kena bagi betul-betul bersih dulu sebab kita nak buat Senang ibadat. ya, 5 minit ya kadang-kadang mandi pun. Bukan lama pun. Lagi satu. Lepas ni tak ada alasan dah. Aku tak boleh bosor nak mandi lagi. Tak ada. Kita dah explain dah tadi. Okey. Harap yang ni boleh jadi sebagai panduan lah. Yang mana sahabat-sahabat kita yang baru nak belajar, yang mana nak refresh balik. Mungkin ada yang pandang rendah lah sebab kita buat video macam benda apa buat video benda simple, tapi kena ingat saya dulu nak belajar pun saya search internet, kadang nak pergi cari ustaz, tak sempat nak cari. Kebanyakan orang segan, dia rasa macam dia dah besar, dah dewasa, tiba-tiba baru main tanya soalan pasal mandi junub. Jadi macam tak tahu nak pergi tanya siapa. Tanya orang kata apa dah tua nak mati, tua bangka baru nak cerita pasal mandi junub pun tak tahu. Tapi sebenarnya benda ni benda basic yang kadang-kadang dia duk pergi masjid lama dia jadi silap-silap bulan dia mungkin tak mandi junub. Sebab dia tak belajar mandi junub, dia boleh pergi masjid semayang tapi tak mandi junub. Macam mana ni dia punya ibadat dia? Kadang-kadang ini juga satu sebab kenapa untuk dia tidak semayang. Dia kan tak semayang, tak puasa, tak mau pergi masjid sebab dia kata apa? Aku nak mandi junub pun tak tahu. Punca sikit lah. Ini kira panduan untuk apa semua lah. Okey. Kita rapu-rapu juga lebih belajar, kenal belajar. Okey. Ya. Baik, Assalamualaikum. Jumpa lagi.